wala takunu kalladzina tafarraqu. Ini ayat larangan. Larangan ini kekal haram. Jangan kamu jadi seperti orang yang bercerai-berai. Waqtalafu, dan berselisih. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, selepas datang keterangan yang jelas. Jadi keterangan jelas ini apa? Keterangan jelas adalah Islam. Keterangan jelas adalah Islam. Jadi agama Islam telah pun datang dengan segala kesempurnaan akhlak dia, kebaikan dia. Jadi agama Islam telah datang menjelaskan sesuatu sehingga Nabi sebut betapa jelasnya Islam itu. Maka Nabi mengatakan innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Di akhir dia agama Islam ni jelas. Yang tak jelas tu adalah yang kita kata nak kena tanya orang. Tapi yang besar-besar jelas. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Kebanyakan manusia tahu arak tu tak boleh minum. Kebanyakan orang Islam tahu judi itu haram. Jelas semua. Kalau tak faham judi itu haram, tu mungkin dia duduk dalam hutan ya. Kan? Tapi semua faham. Sembahyang wajib. Minum arak haram, mencuri haram, menipu haram, hasad dengki haram. Jadi kebanyakan hukum hakam Islam ni semua orang faham. Kecuali yang cabang-cabang. Tapi yang besar ada haram. Berkelahi haram, pecah belah haram dan sebagainya. Itu disebut bayinat. Keterangan Islam. Dan secara keseluruhannya, agama Islam itu adalah akhlak. Bermaksud setiap akhlak yang baik, itulah dianjurkan oleh agama Islam. Jadi itu mana keterangan yang jelas. Maka bila datang keterangan jelas, maka Tuhan larang kita daripada berselisih faham. Tuhan larang kita berselisih faham. Kemudian perintah jelas, tetapi kita kata yang nama dia manusia, kita kata yang nama dia manusia tidak sunyi daripada berselisih faham. Di sinilah kita kena muhasabah diri kita. Muhasabah. Di sinilah perjuangan kita. Di sinilah perjuangan kita. Sebenarnya kita sedang berjuang dengan diri kita sendiri. Kita berjuang dengan diri kita sendiri. Maka Tuhan larang kita ikhtilaf wa tafarruq. Itu larangan daripada Allah. Tafarruq dan ikhtilaf. Yang namanya ikhtilaf memang berlaku pada semua benda. Naik kereta pun khilaf. Jalan senialah. Kalau seorang kau seniar, kau seniar. Khilaf. Ada. Masak, lebihan garam, dah cukup dah tu. Lebihan sikit, dah khilaf. Cukuplah lada tu. Bubuh lagi seronggam lada. Sikit paut kan. Orang jompul memang tu lah dia. Orang Qadah datang pondok garam secubit dia. Datang orang nyompul. Habis dicurah lada, garam nak lada kan. Marah orang Qadah. Macam ni bona pula lada ni. Khilaf kan. Masak pun khilaf. Tapi khilaf kita kata, khilaf yang beradab kita kata. Khilaf, tapi jangan sampai pecah belah. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau berlaku pecah belah, maka itu ada unsur yang tidak baik. Sama ada daripada diri kita ataupun daripada syaitan. Jadi berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila umat Islam bersatu di Madinah, tidak ada kesatuan yang paling hebat dalam sejarah kecuali kesatuan Ansar dan Muhajirin. Sebelum Ansar dan Muhajirin disatukan, Nabi menyatukan Ansar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini dah bermusuh berkurun-kurun. Aus Khazraj ni. Kalau kita tengok sejarah,
berkurun-kurun, tidak bertegur sapa dan sebagainya. Aus dan Khazraj ni bermusuh dengan tempoh yang lama. Akhirnya Nabi persaudarakan Aus dan Khazraj, puak di Madinah. Yang sengaja memecah belahkan dia Yahudi. Yahudi dia pandai. Dia nak menguasai Madinah, dia nak kuat, cara dia pecahkan puak Aus dan Khazraj ni. Itu taktik Yahudi. Kalau kita tengok taktik Yahudi, dia pecah-pecahkan kan. Sebab tu ada sebahagian ahli pengkaji, kenapa kita berpecah-pecah? Ada Indonesia, ada Malaysia. Dia orang merancang awal lagi dah. Kalau tak lu, Melayu ni satu kawasan kan. Itu cara dia pecah-pecah. Jadi datangnya Nabi SAW, dia menyatukan pecahan. Maka bersatu di antara Aus dan Khazraj. Kemudian menjadi Ansar. Datang Muhajirin, Nabi satukan Ansar dan Muhajirin, maka bertambah kuat. Jadi Rasulullah SAW datang untuk menyatukan. Dia tak ada pecah-pecah. Dia menyatukan. Maka jadi kuat. Yang rasa bimbang orang Yahudi. Dan orang Yahudi nampak kekuatan orang Islam, sehingga orang Yahudi dia cuba juga untuk melaga-lagakan orang Islam. Maka berlaku perselisihan kembali. Aus dan Khazraj berselisih balik. Dapat juga Yahudi ni cucuk-cucuk, agak cerita lama ke. Agak ambil onyang makin tumbuk belum balik lagi Yang bertumbuk onyang yang makin. Yang nak balas tutup balas tu. Cucu ke apa, piut ke apa agaklah. Jadi berkelahi semula. Sedangkan Nabi ada di situ, sedangkan Al-Quran wahyu masih turun, maka ketika Aus dan Khazraj hampir berselisih, berkelahi semula, maka turun ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ditujukan khas kepada orang Islam Aus dan Khazraj ini. Maka Allah Taala kata wazkuru ni'matallah. Turun ayat khusus kepada mereka orang Islam yang cuba nak berkelahi bergaduh semula. Maka turun ayat mengatakan wazkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah. Jadi maksud kesatuan itu nikmat. Persaudaraan itu nikmat. Allah